Kembali bersama-sama saya Kartina Abdul Ghani daripada appsmasterbuilder.com. Dan pada malam ni kita bersama-sama lagi di Facebook Live, yang mana saya akan bercerita lagi satu topik, ya, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh, ya, membina mobile apps tuan-tuan dan puan dengan sendirinya, ya, tanpa perlu belajar pengetahuan coding, okey, ataupun tanpa perlu nak engage programmer. Kita pun tahu, ya, kalau kita nak minta programmer buat apps kita kan terlalu mahal, ya. So saya mempunyai sistem yang mana saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina mobile apps. Mana tuan-tuan punya idea ni, tuan-tuan boleh bina di dalam mobile apps dan publish ke Google Play Store dan Apple App Store dan menjana pendapatan yang hebat, ya. Sebab kita tahu semua orang sekarang ni, kita semua membawa smartphone dan nak dapat informasi, nak beli, nak ni jual, nak apa kan, mudah menggunakan mobile app. So kita dah program kita ni bukan program yang baru, ya tuan-tuan puan, tapi memang betul di dalam Facebook Live ni dan juga di dalam Facebook Ads, saya baru sahaja beberapa bulan ni kita share bersama-sama dengan rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia. Sebab apa? Sebab COVID-19, ya. Sebab kita pun tak boleh nak buat workshop dan kita mendapat banyak permintaan dan kita nak bantu tuan-tuan dan puan bagaimana tuan-tuan dan puan boleh membina aplikasi dengan cara yang mudah. Dan topik kita malam ni, sebab ada pertanyaan, ya, boleh tak kita membina aplikasi seperti Lazada dan Shopee? Semua orang nak bina marketplace, okay? So tuan-tuan dan puan boleh sama ada ramai yang ingin membina aplikasi, bermakna dia nak buat dia punya apps e-commerce sendiri, makna produk dia sendiri. Ada sebahagian bertanya saya, boleh tak dia nak buat marketplace macam Shopee dan Lazada, bermakna nanti orang lain boleh masukkan produk di mereka sebagai vendor. Dan ada juga yang bertanya dengan saya, boleh tak saya nak buat aplikasi, lepas tu tak payah ada orang jadi members pun, tapi saya nak bagi setengah orang special price tanpa perlu jadi member. Kalau ikutkan pada saya fikir balik soalan dia tu, tanpa perlu jadi member tapi nak special price. Tapi insyaAllah, okay, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan bagaimana tuan-tuan perempuan boleh membina aplikasi tuan-tuan perempuan sendiri dan similar seperti Lazada dan Shopee, tanpa perlu belajar programming, tanpa perlu mengeluarkan kos yang tinggi, tanpa perlu mengubah programmer. Makna tuan-tuan perempuan buat sendirilah, ya. Lepas tu ini dia soalan yang kedua ni, ada sebab saya sekarang ni kita buat Facebook Live ni berdasarkan soalan tuan-tuan perempuan, ya. So kalau tuan-tuan perempuan ada spesifik aplikasi yang tuan-tuan perempuan nak bina, okey, ni saya tengok kat sini, okey, ada spesifik aplikasi yang tuan-tuan perempuan nak bina, tuan-tuan perempuan sila masukkan di dalam komen di bawah supaya nanti esok lusa tulat minggu depan saya boleh menjawab soalan tuan-tuan perempuan dan kita tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan secara live. Okey, so kita teruskan, okey. So nanti kan juga ramai orang bila kita tunjukkan aplikasi, apa dia cara membina aplikasi menggunakan sistem kita, soalan yang biasa ditanya, pernah tak Puan Kartina, ada tak orang membina dah aplikasi similar dengan apa yang Puan Kartina cakap tu, dah ada ke publish ke Google Play Store? Saya akan tunjukkan dua aplikasi ni, yang mana ini adalah aplikasi e-commerce. Banyak lagi yang ada tapi kita tak payahlah nak share semua. Tuan-tuan, saya rasa dua example ni dah cukup. Okay, so apa dia pages yang kita akan gunakan, ya? Apa dia pages yang kita akan gunakan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan membina aplikasi tuan-tuan dan puan-puan tanpa perlu coding. Okey, dalam sistem kita, dalam platform kita, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina aplikasi tanpa kod, yang mana saya akan masuk sebentar lagi dan kita akan buat secara praktikal dan tuan-tuan dan puan lihat saya buat. Okey, pada mereka yang dah sertai kita, kena ikutlah. Kalau ini aplikasi yang tuan-tuan dan puan nak, boleh terus ikut. Pada mereka yang belum menyertai kita, boleh melihat, dan kalau rasa bolehlah guna sistem AMB ni untuk membantu tuan-tuan perempuan bina
bina apps nanti selepas session kedua, nanti selepas session pertama kita buat praktikal, session kedua nanti kita akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana tuan-tuan dan puan boleh join ya. So kita akan menggunakan 3 feature page. Okay, feature page yang pertama adalah Commerce Pro. Commerce Pro ni bermakna jual beli. Okay, Commerce Pro ni bermakna kita punya kedai sahaja. Okey, dengan produk-produk yang kita ada. Okey, dan kemudian saya akan tunjukkan juga kita akan add on marketplace. Ini sebagai tambahan. Kalau tuan-tuan dan puan nak app tuan-tuan dan puan tu membolehkan orang lain, membolehkan orang lain, vendor lain, salesman sales produk lain masuk ke dalam marketplace tuan-tuan dan puan tu, kita masuk marketplace. So dia ada dua lah sekarang, store tuan-tuan dan puan dan kemudian store orang lain ya. Dan ketiga adalah kita nak ada capabilities chatting. Kita ada capabilities chatting. So di sini kita akan masukkan social network module. Social network module kita ni adalah basically similar macam Facebook. Okey, kita boleh buat di dalam aplikasi kita. Tetapi kita nak masukkan kali ini di dalam aplikasi ini sebab kita nak membolehkan ya bakal pembeli kita yang menggunakan app kita untuk berinteraksi, bertanya ke apa ke. Tapi kalau terus buat tu kena jawab lah Saya pernah ada beli dekat Shopee. Bila tanya dia tak menjawab pun so kena jawab. Alright, so mari kita sekarang practical. Okey, saya akan tunjukkan. Okay, so let's go in. Kalau tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan, sila bertanya ya. Saya melihat di sini. Okay, waalaikumsalam. Okay, so saya ini adalah website kami iaitu appsmasterbuilder.com ya. Tuan-tuan dan puan kemungkinan ada juga rakan tuan-tuan dan puan yang share Facebook live saya ni dengan tuan-tuan dan puan, nanti senang tanya mereka lagi dengan lebih detail ya. Okay, so ini website kita iaitu appsmasterbuilder.com. Alright, so di sini tuan-tuan dan puan saya just nak tunjukkan apa dia feature-features yang kita ada di dalam platform kita. Ini semua tuan-tuan dan puan boleh baca. InsyaAllah nanti saya akan alih bahasa ni dan buat dalam bahasa Malaysia. Video kita semua ada dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris ya tuan-tuan dan puan. Ini adalah kita punya basic features. Ini adalah kita punya basic features. Kita ada lebih daripada 100 features, dah hampir 130. Ini adalah features advanced features kita. Yang mana di sini kita akan gunakan 3 features yang utama lah nanti push notification apa semua tu memang semua app nak kena bubuh juga. Saya akan tunjukkan feature yang kita akan gunakan adalah banyak ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan boleh lihat di Apps Master kita akan guna feature ini iaitu Commerce Pro. Kita akan guna feature ini iaitu Marketplace dan juga Social Network. Sebab 3 feature ni lah tunggak utama untuk kita membina aplikasi yang similar like Lazada dan Shopee. Mari kita masuk kini ke dalam platform iaitu platform dimiliki oleh kami. Alright, so kita klik create a new application. So saya akan buat satu kedai. So saya bubuh Katina Store lah Katina Store, just as an example saja. Dan saya klik sekarang ni create. Maksudnya kita sekarang sistem sekarang ni createkan satu untuk kita. So sekarang kita dah masuk spesifik untuk app Katina Store ni. Template akan keluar ya ladies and gentlemen. So ada banyak template ada di sini ni. Template coffee ni cantik. Alright. Template ni memudahkan pembinaan aplikasi kita. Tapi saya nak dalam masa yang sama mengajar tuan-tuan dan puan kan. So saya tak nak guna template. Kita create daripada zero. So saya tutup je template. So di sini kita ada editor design, editor color, editor feature, editor application dan editor publication. Di sini pun kita ada. Alright. So yang penting di editor design. Sekarang jam berapa? 8.45. Kita tengok pukul berapa kita siap. Itu pun sebab saya terpaksa bercakap sambil menerangkan kepada tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan buat sendiri dah mahir dah, tak ada, sekejap saja. So kita klik change your layout. Kita perlu pilih satu layout. Tapi layout ni sebelum kita nak publish ataupun kita dah publish, kita boleh tukar ya tuan-tuan. Membina aplikasi untuk diri saya sendiri, sebenarnya layout ni saya tak pilih dulu.
layout ni saya pilih last. Okay, sebab layout ni semua ni macam bagi saya, kalau kita umpamakan editor design, editor colors, editor application adalah accessories. Kalau kita umpamakan dalam kereta, ianya adalah accessories. Ada accessories yang penting, ada accessories yang tak penting. Okay, tapi kereta ni dia tak boleh jalan kalau tak ada enjin. Kat situlah kita pergi ke features. Okay, tapi tak apalah, kita nak tunjukkan, okay, ikut prosedur. Basically nak tengok homepage masuk, so kita akan terus di editor design ni, dan kemudian kita pergi ke editor features. So di editor design ni kita masukkan homepage image. So saya klik sini dan saya cari homepage image. Okay, size dia adalah 2732 ada di sini ya tuan-tuan dan puan. Mudah saja, semua kita dah ni, dan pastikan dia mesti buka penuh. Jangan buka setengah kita dah klik OK. Kalau kita buka setengah kita klik OK, dia jadi hitam sebab sistem tak dapat lagi. So mesti buka penuh. Okay, okay, colors kita pergi, kemudian okay, sekarang kita pergi features. Okay, so tuan-tuan lihat sekarang ni kita punya aplikasi ni kosong. Your pages ni, makna menu kita ni kosong, tidak ada lagi yang kita select. So kita akan select beberapa features ya. So kebiasaannya kita akan pilih custom page dulu. Makna custom page ni informasi app kita lah. Okay, kita boleh bubuh sini info. Okay, lepas tu kita pilih lagi satu custom page. Tak mau custom page, kita delete. Kita boleh pilih katalog. Okay, kita nak tunjukkan kita punya katalog, mana product list kita. Okay, dan kemudian kita akan masuk sekarang ni kepada Commerce Pro. Okay, okay, kita ada dua di sini, Commerce dan Commerce Pro. Commerce Pro, dia ada dua page di sini. Kita guna Commerce Pro ya, sebab kita nak buat ada marketplace. Dan Commerce Pro ni kita dah add on dengan ada local payment gateway, iaitu Billplease ya. So kita akan masukkan Commerce Pro. Okay, so kita create dulu pages dia. Okay, so yang kedua kita akan masukkan marketplace. Okay, yang ketiga kita akan masukkan social network. Okay, social network. Ini adalah untuk membolehkan pengguna-pengguna kita berinteraksi antara buyer dan seller. Dan kemudian kita masukkan push notification. Okay, banyak. So kita masuk push notification ni. Untuk apps ni kan kita boleh hantar notification ya, notification akan keluar. So okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alright. More ni because of layout yang kita pilih. Kalau setengah layout dia tak ada more ni. Okay, so sekarang ni kita terus pergi ke commerce. Okay, so sekarang saya akan createkan store nya. Okay, saya klik plus. Okay, so saya buat sini Katina store. Okay, city Kuala Lumpur, email, country, street. Saya buat sini just Kuala Lumpur lah ni. Kalau kita publish ke Google Play Store, Apple App Store tuan-tuan, kita kena bubuh alamat yang lengkap. Itu satu requirement. Okay, ini waktu operating hours. Okay, so bermakna sekarang ni, okay, ini adalah subtitle description, tak apa, kita tak usah bubuh dulu. Yang penting kita nak store tu ada map. Lepas tu kita kena add schedule. Apa add schedule ni tuan-tuan puan? Makna kedai kita buka pukul berapa? Okay, kedai kita buka pukul berapa? So saya akan buat pukul 9 dan tutup saya buat terus pukul malam saja sebab senang kita. Kalau tidak nak tengok satu-satu. Okay, kita boleh buat juga untuk makanan ya tuan-tuan puan.
kita boleh buat, maknanya boleh pilih ingredient juga, ingredient tambahan. Okey. Lagi. Ini semua basic setup ni kita kena set upkan dia. Soalan sila bertanya ya. Saya akan lihat di apa ni. Katakanlah Ahad tak buka lah. Ahad kita tak buka. So saya tu dia draft dulu, sebab apa dia, bila kita dah publish, dah ready, baru kita set. Okay, required. Kita dah buat delivery, required. Icon kita boleh masukkan, icon kedai kita kalau kita nak masukkan. Katakanlah saya masukkan icon, contoh-contoh je. Okay. Okay, katakan kita masukkan icon tu. Smart lah ya tuan-tuan puan. Okey, kita nak ada ni, kita kena ada Google Map. Okey, Google Map setting. Okey, so sebentar. Okey, so saya akan masukkan dulu. Kita pergi dulu di sini. Kita akan bubuh sini. Okey, di sini kita kena bubuh teks juga ya tuan-tuan puan. Baru saya akan klik save. Okey, alright. So saya kena masukkan Map API. So di mana Map API, API keys. Okey, macam mana cara nak dapat API keys ni ya pada peserta-peserta kita? Please refer kita punya video bagaimana untuk dapat API key. Okey, saya akan dapatkan API key saya. Alright, Map API. So kalau kita tak bubuh tu, kita tak boleh nak set delivery. Okey. So kita masukkan. Okey, sukses save. Dan kita pergi balik ke features. Okey, kita masuk balik Commons Pro kita. Nak dapat Google Map API tak ada masalah tuan-tuan puan. Dia tu adalah benda yang mudah. Okey, so kita pergi balik kat store. Okay, so kita dah ada store tadi sini. Kita pergi manage content. Kita refresh balik. Saya tak save betul-betul ke tadi? Kadang kita ni tak save betul-betul, dia tak jadi. Okay, sebentar kita check balik. Saya tak save betul-betul lah tu. Okey, saya masukkan balik. Okey.
ada persoalan silakan ya tuan-tuan dan puan. Tukar tarikh dia. Oops. Okay, sampai Sabtu saja ya. Okay. Right, stop tester draft. Okay, required. Icon kita masukkan. Kita pilih je icon yang sama ni. Sampel saja. So sekarang kita dah boleh dah ada delivery, pembayaran store kita tak ada. Okay, so di sini kita boleh setkan. Okay, shipping delivery fees. Katakan free shipping ni start katakan 15 km. Okay, delivery fees ni katakan kita start dengan 20. Okay, alright. Shipping radius katakan kita deliver dalam 50 km. Okay, dia punya delay dia katakan 15 minit. Okay, minimum order amount untuk dapat free delivery ni adalah katakan RM50. Okay, so sekarang kita add area. Okay, so makna sekarang ni is area 1. Okay, mana area 1 ni adalah selepas 50 ni ya. So saya nak buat senang kira, saya buat 20. Sini saya buat 60. Nak senang kira ajalah. Okay, so yang 20 km yang kedua tu katakan kita charge tambahan lagi RM20. Okay, lepas tu area 2 ni bermakna tambahan lagi 20, mana sekarang 60, mana kita charge lagi tambahan RM20. Okay, so itu cara kita nak chargekan delivery charges dia. Okay, so payment ya, kita boleh pilih option PayPal, kita boleh option credit card ni adalah apa? Ini ambil pick up ya. Ini adalah Stripe dengan to check up ya, kalau kita nak pilih. Okay, Bill Please adalah kita punya local payment gateway. Alright, so kita tak payah masukkan ni dulu. So kita tak nak masukkan dulu. Okay, so sekarang ni saya klik save. Alright, okay, sudah save. Okay, so sekarang ni kita dah ada store kita dah. Okay, so sekarang saya pergi ke setting dulu Alright, so phone number ni mandatory, kita bubuh mandatory. VAT ni kita bubuh, ni kita tak ada VAT pun. Okay, optional. Okay, adakah kita bagi new store status? Kita akan benarkan. Okay, so saya akan bubuh sini publish, sebab kalau tidak nanti saya tak boleh buat demonstration. Shopping cart enable, yes. High price, no. Taxes kita enable. Okay, check kita akan ni. Okay, kita buat as kita buat product list lah sebab kita banyak ni. Kita buat kategori, saya buat nanti 4 item. Stock kita bubuh optional. Okay, birthday ni tak payahlah bubuh, optional saja. Okay, invoicing mandatory, delivery mandatory, payment gateway kita buat multi vendor, direct transfer to store. Ni, so kita buat single gateway. Alright. Okay, so sekarang ni adalah Katina Store. Okay, ini semua kalau kita nak ubah. Ini adalah tax for table service, tax for ni semua ni kalau kita nak tukar bahasa lain. Tuan-tuan dan puan nak buat bahasa Malaysia. Maksud mana table service ni kalau kita buat restoran lah, meja, okay, nombor meja, ni kategori dalam bahasa Malaysia. So ini tax yang kan kita nak ubahkan, ataupun kita nak buat dalam bahasa Inggeris tapi kita nak ubahkan perkataan tu, boleh. Okay, is additional charge applicable tu? Okay, no. Okay, yang ini adalah untuk delivery tuan-tuan dan puan. Okay, so kita tak. Alright, so ini tak payah, printer tak payah. So search kita ni, tip tak payah. Kalau kedai makan ada tip. Okay, guest order kita register. Ni, so kita ada SST.
SST. Ini kita override text tu. Save OK. Lepas tu ada lagi text tu. Kita tengok. Kita tambah lagi satu text. Katakan ada yang tak perlu bayar text. So kita ubah sini no text. No text. Zero. So no text. Alright, so kita dah buat, dah setting semua kita dah buat. Sekarang ni kita masuk ke create dia punya kategori. Kita create kategori dulu. So di sini ni saya bubuh Kartina Store. Saya klik OK. Dan saya akan masukkan kategori dia. Kita buat specialty coffee lah So saya akan buat sini kategori, katakanlah Indonesia coffee. Saya buat yang kedua. Katakan Malaysia coffee. So ini adalah categories. So sekarang ni saya masukkan produk. So produk yang pertama, katakan saya bubuh sini kopi luwak. Ni kopi luwak Indonesia. So saya akan masuk je luwak Indonesia. Gambar ni kena. Text dia katakan kita kata no text. Price dia katakan 10, 20 lah. Available stock, kalau kita ada stock, katakan ada 100 stock. Minimum order mesti 1. Kita tak ada limit kan. Choose stock, Kartina Store. Dan kemudian kita add satu picture. Ini je contoh aja lah kita bubuh ni je. Kena bubuh gambar kopi lah tuan-tuan. Tapi saya tak ada gambar kopi. So saya just bubuh tu. Alright. Ini produk option ni tuan-tuan puan. Kalau kita buat macam pizza, macam makanan, katakan dah ada pizza, katakan barbecue pizza, kita nak kita punya pengguna boleh tambah sos ke, tambah ni, kat sini ada dia punya ni Tapi kita just produk kita tak ada tu, so tak adalah So kita kena masukkan kategori dia, kita masukkan dekat Indonesia. So kita klik OK. So saya buat lagi produk yang kedua. Silap ni. Produk kedua. So katakan saya buat sini Americano latte. Alright. Text, price itu 20. Available stock ada 100. Minimum order stock, picture. Right. Contoh je Ni sebenarnya bukan gambar kopi ni. So this is American coffee. Alright, so saya buat lagi satu produk. Nescafe Kedah. Sekarang dah ada Nescafe Kedah dah ni tu. Nescafe Kedah. Tu tax, price. Stok 100. Add picture.
basically kita dah siap lah kita punya ni. Okay. Alright, so mari kita tengok sebentar. Okay. Kita pergi ke, kita check ya. So, kita ada 3 kategori, Indonesia, Malaysia dan American. So, kita klik kat sini. So, nampak kita ada kopi luar. Gambar ni tak sesuai lah ya tuan-tuan puan. Okay. Bila kita buat ni, kita kena check. Kalau ada benda kesilapan, kita betulkan. Ini nasi kafe Kedah. Okay. Ni dia, American Latte. Okay. Kalau dia klik dalam ni nanti ada lagi informasi yang lengkap. Tapi ni sepatutnya gambar kopi lah. Bayangkan gambar kopi lah ya tuan-tuan puan. So dia boleh add to cart dan sebagainya. Okay, so sekarang kita pergi balik ke features. Okay, so sekarang kita nak create. Okay, actually tadi ada tambahan satu marketplace Katina Store tu, ada 2 tu. Nanti saya akan delete kan. Alright, so sekarang ni kita nak orang lain boleh upload ke dalam ni. Okay, so kita data source ni akan datangnya daripada Commerce Pro ni. Okay, so tak cantik lah Commerce Pro ya. Saya pergi balik kat sini. Saya tukarkan nama dia Katina Store. Okay, saya pergi balik marketplace. Okay, so nampak sekarang ni dia Katina Store. So description ni kita kena masukkan lah Okay, text for store, text for order, text for product ni kita boleh ubahkan nanti. Okay, so kita nak enable store creation. Okay, QR code ini. Alright, dan kita klik. Okay, kita boleh tukar ni. Okay, bahasa ni ada yang ni lah bahasa Malaysia tak ada. Okay, right, so kita klik save. Okay, sekarang kita tutup ni. Sekarang kita pergi balik di sini. Kita pergi tengok ke device preview. Okay, saya kecilkan ni kejap. Kita boleh nampak. Okay, sekarang kita pergi marketplace. Okay, ni marketplace. So orang luar sekarang ni bermakna ni vendor. Okay, vendor sekarang ni nak upload dia punya produk ke dalam store kita. Okay, so dia kena create account dulu. Okay, so saya buatlah contohnya apalah nama ni, Aminah lah Aminah. Ni saya. Okay, Aminah ni dia akan dapat email katakan account dibuka ya. Kita pun akan ni. So saya nak buat sini. Dia mesti 6 ya. Dia 6. So privacy policy ni semua dah set. Tak payah kita nak sibuk-sibuk. Okay, kalau kita nak dengar buat services ke apa, kalau selalunya orang tak nak klik situ, kita just klik save. Dia nanti sekali je register. Lepas tu dia akan terus masuk dah. Dia tak payahlah setiap kali dia nak ni. So dia boleh sekarang ni create lah store dia. So ni informasi store dia. Okay, macam kita buat tadi, sekarang dia bubuh. Dia bubuh set title dia, dia bubuh kupon percentage dia, dia bubuh start on map. So sekarang dia punya schedule pun dia boleh bubuh. Okay, icon dia, delivery dia, okay, semua ada. PayPal dia, payment option dia dan sebagainya. So payment akan pergi kepada vendor tersebut. Okay, kalau tuan-tuan perempuan nak charge some payment daripada vendor yang masuk ni, bermakna kita bubuh dalam padlock. Makna bila hanya dia register, dia dah buat pembayaran kat kita, kita dan masukkan dia ke dalam kita punya marketplace. Tapi tuan-tuan perempuan, kita kan ni baru ni, store kita ni kan baru. Okay, kita kan pengusaha yang baru. Takkan kita nak charge mereka awal, tuan-tuan perempuan. Memang tak sesuai. Memang tak sesuai. Kalau kita dah charge awal, buat apa orang nak hantar kita? Kita ni tak ramai lagi kita punya pengguna. Baik dia pergi ke Lazada, baik dia pergi ke Shopee.
So peringkat permulaan ni memang seeloknya tak payah pupuk padlock pro tu. Jangan charge kepada vendor-vendor tuan-tuan perempuan. Tapi nanti bila dah ramai vendor di dalam kita punya marketplace ni, lepas tu kita dah ramai orang download, dan masa tu pun start charge lah. Biasalah tuan-tuan perempuan macam tu, kena strategi macam tu. Kadang-kadang bila saya mengajar di dalam kelas, orang kata, oh kita nak charge pada awal pun, kata kita nak buat ni. Dia bila kita buat ni, kita kena ada planning kita. Tapi hari ni saya bukan mengajar macam mana nak buat planning, kita mengajar macam mana nak create marketplace menggunakan platform kita. Okey, kita balik ke sini. Okey, kemudian kita pergi balik ke features. Okey, saya nak menjawab soalan yang kedua tadi. Tunggu dulu. Okey, saya nak tunjuk balik. Kita pergi ke device preview ni balik. Okay. Saya nak tunjukkan ada chatting tu ya. Okay, so kita pergi balik ke Athena Store. Ini semua kita kena ubah lah ni. Tak apa cantik. Okay. Nampak ni tuan-tuan puan, ada chatting. Okay, kita boleh chatting. Alright, so, kita boleh chatting dengan Aminah ni ataupun nanti Karang. Okay, Aminah ni nanti pun boleh chatting dengan, so ini kita punya store, kita nak bercakap dengan kita punya pembeli kan, kita punya vendor-vendor. So dalam marketplace ni pun okay, saya tak set. Dia pun kat sini nanti boleh chat juga dengan, bila dia dah start store dia sendiri boleh nanti pembeli dia chat dengan dia. So kita tak siapkan setting dia, tapi setting dia sama aja ya. Alright, macam yang kita set tadi. So saya tak nak buang masa. Okey, apa yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan adalah soalan yang kedua yang kita terima. Okey, soalan kedua yang kita terima, dia kata dia nak bagi special price. Dia nak bagi special price, tapi app dia tu dia tak nak tunjukkan ada special price. Dia tak nak tunjukkan dia ada special price. Tak tahulah, saya pun tak tahu apa planning dia, tapi dia kata dia nak bagi members price. Buat tu ya tuan-tuan dan puan. Balik kita pergi balik kat store kita. Okay, alright. So saya lihat balik dekat setting ni. Okay, ini ada discount setting. Ini saya tidak terangkan tadi. Okay, so kita boleh setkan di sini tuan-tuan puan. Bermakna okay, ini ada diskaun, bermakna dia ada fix, dia ada ni. So kita boleh bagi sama ada dengan cara kod. Makna bila nanti masa dia nak buat pembayaran tu, dia bubuh kod ni, dia automatically dapat special price. Dan kemudian dia dekat sini lah kita akan bubuh dia punya ni. Okay, so berapa dia punya percentage dia, berapa dia punya pengurangan dia. Okay, dia punya validity dia berapa, usable ni sekali ataupun boleh guna berkali-kali. Okay, so di sini ni nanti kita setkan dia punya percentage untuk kita reducekan tanpa perlu dia pengguna-pengguna kita tahu ada special price. Tapi siapa yang memang dah mungkin dah jadi members dalam program kita yang lain, kat sini ni nanti kita boleh setkan ya. Dan kita boleh buat bermacam-macam diskaun. Alright, so saya harap itu menjawab persoalan yang kedua yang kita terima. Alright. Okey, so sekarang kita nak teruskan untuk menyiapkan aplikasi kita. So sekarang kita masukkan ikon. Okey. So ni semua kena set lah Okey. Actually gambar saya ni tak sesuai lah. Untuk ni kita nak buat marketplace, tapi kita just nak masukkan, nak tunjuk sebagai sampel saja. Tapi kalau saya buat Athena Store, kira sesuai lah kan. Okey. Dan itu adalah homepage image. Okey, ini adalah image yang keluar mula-mula sekali bila kita buat bila user kita buka aplikasi kita Okey, alright. Sini tak ada save kita just upload saja. Dan kemudian di publication ni. Okay, so app kita dah ready. Okay, untuk ambil APK dan juga source code. Dan kita kena tukar package name di sini. Kalau kita nak monetize AppMob, kita tick di sini. Dan kemudian kita teruskan untuk
publications. Okay, alright, so tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan? Okay, kita balik ke sini. Alright, so sebelum saya pergi ke bahagian yang kedua, iaitu bagaimana tuan-tuan dan puan boleh menyertai program kami. Okay, ada apa-apa soalan? Alright, okay, tak ada apa-apa soalan, kita teruskan. Okay, sebelum tu, saya nak tunjukkan. Okay, tuan-tuan boleh cuba lihat, okay, sampel, okay, Gorilla Sneaker ni, okay, bagaimana apps dibina marketplace dan juga bazar kita ni, okay, tuan-tuan boleh lihat dan boleh lihat bagaimana apps dibina menggunakan sistem kita. Alright, okay, so kita balik ke. Alright, okay, so saya harap praktikal tadi telah menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina aplikasi similar like Lazada dan Shopee menggunakan platform AMB. Dia sebenarnya ada banyak lagi, ada few more settings iaitu yang kita perlu lakukan. Contohnya nanti tuan-tuan dan puan nak melihat order tu dengan lebih mudah, kita boleh masukkan printer, kita boleh masukkan SMS, dan kemudian kita juga boleh tarik information tu menggunakan webhook untuk pergi ke Excel spreadsheet. Okay, cara macam mana kita nak set tu semua kita ada di dalam kita punya AMB Academy. Okay, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, setiap peserta-peserta kita ada AMB Academy ni, dan kita tunjukkan bagaimana untuk menggunakan feature-feature kita dan juga bagaimana untuk menggunakan server kita dan juga semua setting-setting yang ada. So tuan-tuan dan puan jangan bimbang, Lepas tu kita pun bagi support. Okey, itu nantikan bahagian kedua. Okey, saya akan kini menceritakan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana tuan-tuan dan puan boleh menyertai program kami untuk membina aplikasi tuan-tuan dan puan dengan cara yang mudah menggunakan AMB. Alright, so mari kita teruskan. Okey, so cara mudah, kita ada dua cara untuk tuan-tuan dan puan membina aplikasi tuan-tuan dan puan dan menyertai kami, semua cara online aja. Yang kita cerita ni cara online, kita ada dua. Okey, satu adalah AMB Toolkit cara DIY, tuan-tuan puan belajar kat rumah, okey, mengikuti video dan juga manual yang kita sediakan, dan juga kita ada segala support, okey, Telegram dan sebagainya. Saya terangkan sebentar lagi. Dan kemudian cara kedua adalah tuan-tuan puan boleh mengikuti latihan. Ada setengah orang ni dia tak ada masa nak ikut latihan, dia nak masa sendiri saja. Boleh, ada juga, sebab sekarang pun kita ada webinar workshop, tuan-tuan puan boleh juga sertai program kita dari rumah mengikuti Zoom. Okey, saya terangkan, Okey, sebentar. Okey, so belajar online. Okey, yang pertama adalah AMB Toolkit. Alright, semua maklumat ni tuan-tuan boleh lihat di appsmasterbuilder.com, ataupun bertanya dengan kawan-kawan tuan-tuan puan yang share Facebook live saya ni. Okey, apa yang tuan-tuan puan dapat di dalam AMB Toolkit? Okey, yang pertama, akses sepanjang hayat ke dalam AMB server. Tadi kan tuan-tuan puan lihat saya telah gunakan, kita ada lebih daripada 100 features. Okay, sudah hampir 130 features, yang mana yang tadi saya tunjukkan kita menggunakan basically 5 features lah. Okay, features yang utama adalah Commerce Pro, Marketplace, dan kemudian adalah social network. Kemudian kita ada guna custom page, catalog dan juga push notification. Mana itu adalah 6 features. Kita ada lebih daripada 100 features. Okay, so tuan-tuan puan boleh bina aplikasi tuan-tuan puan tanpa had. Okey, yang kedua, kita akan bagi tuan-tuan puan video dan manual dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris untuk bantu tuan-tuan puan ikut je video tu. Okay, ada masalah, kita masih tetap lagi bagi support. Okey, kita ada support yang paling utama adalah Telegram support, dan kemudian kita ada Facebook support, dan kemudian kita ada bug ticket support. Maknanya kalau ada masalah teknikal yang lain yang kita minta tuan-tuan puan hantarkan secara email. Tapi
Tapi semua soalan mesti ditanya melalui Telegram, sebab bagi kita Telegram paling cepat. Okey, kalau kita perlu apa kan kepada programmer, dan baru kita akan minta tuan puan hantar email, tapi kita akan bagi support, jangan risau. Okey, dan kemudian kita ada bi-weekly webinar. Okey, macam contohnya besok saya punya Facebook live kita akan buat pada jam 6 petang, sebab jam 8 malam besok kita ada bi-weekly support untuk peserta-peserta kita. Semua peserta-peserta kita yang sertai secara DIY AMB Toolkit ataupun secara workshop boleh bertanya soalan. So kita buat bi-weekly, maknanya 2 kali sebulan. Okey, dan kemudian kita bagi lagi bonus-bonus. Okey, kita ada 10 sampel apps cara mudah. Okey, so mengapa kita buat 10 sampel mudah ni? Satu, untuk mereka yang tak ada idea nak buat apps apa, ikut aja, ikut je. Dan ini aja juga untuk mereka yang ingin menjana pendapatan pasif, ikut saja. Tapi nanti tuan-tuan puan ubahlah ikut kreativiti tuan-tuan puan. Pada mereka yang tahu dah apa nak dibina pun, saya cadangkan ikut je dulu yang satu, yang sampel mudah, supaya nanti lepas tu tuan-tuan puan buat tuan-tuan puan punya sendiri. Mengapa kita buat macam tu? Very simple tuan-tuan puan. Kita mempunyai, walaupun kita dah mudahkan tuan-tuan puan sebab tak perlu belajar programming, tapi dia ada steps. Dia ada steps. So step tu senang, lebih mudah tuan-tuan puan, ikut saja di sini. Detail satu-satu semua pun ada lengkap, tapi ini akan mempercepatkan tempoh pembelajaran tuan-tuan puan sebab kita buat secara online. Lepas tu ramai juga bertanya kat saya, macam mana nak dapat petua, nak tahu apa apps nak dibina ni. Okey, kita ceritakan kepada tuan-tuan puan, okey, bagaimana tuan-tuan puan boleh membuat research yang ringkas, nak tengok apa apps yang dalam trend, supaya tuan-tuan puan boleh kemudiannya membina aplikasi tersebut. Lepas tu bonus seterusnya. Okey, selalunya masalahnya bonus ni kita bagi kita dah jawab dah persoalan, kita tahu apa masalah dalam membina aplikasi ni. Okey, app dah siap dah, okey dah cepat dah. Tapi bila nak publish ke Google Play Store tu, kadang-kadang ada peserta kita dia nak buat description, penerangan tentang aplikasi kita. Dah lah nak kena buat. Kalau yang bahasa Malaysia tu, kita market Malaysia okey lah, tapi kalau yang nak buat bahasa Inggeris pun dah tak tahu nak buat macam mana. Kita bagi cara mudah, tak ada masalah tuan-tuan puan. Okey, kita bantu tuan-tuan puan. Okey, seterusnya kita ada program affiliates. Kita ada program sebab kita nampak ramai peserta-peserta kita bila dia share, kawan-kawan dia pun nak tahu. So peserta-peserta kita mohon kita adakan affiliate program, dan alhamdulillah kita telah pun melancarkan. So sambil-sambil tu bolehlah juga menjana pendapatan dengan share mengenai program kita. Okey, so itu cara paling mudah untuk sertai, iaitu tuan-tuan puan AMB Toolkit secara DIY. Tapi kita bukan hanya bagi the system, kita bagi toolkit yang lengkap, bermakna dengan videonya, dengan support dia, semua ada. Supaya apa? Kita nak mudahkan tuan-tuan puan membina aplikasi tuan-tuan puan dan berjaya publish ke Google Play Store dan Apple App Store. Dan cara yang kedua, ada orang dia tak mau belajar sendiri, dia nak dibimbing secara berterusan. Okey, dibimbing makna dari A to Z. Dan bolehlah tuan-tuan puan, pada mereka yang prefer ni, tuan-tuan puan boleh mengikuti kita punya webinar workshop yang kita jalankan secara 2 hari. Okey, bermula daripada jam 10 pagi sehingga jam 5 petang. Okey, apa yang tuan-tuan puan akan belajar di dalam webinar workshop ni? Kita akan tunjukkan langkah-langkah cara membina app pada hari yang pertama. Okey, macam mana nak pilih feature pager, macam mana nak buat homepage, macam mana nak buat push notification image dan seterusnya, sampai mana aplikasi kita siap lengkap tuan-tuan puan. Okey, dan kemudian hari yang kedua kita akan tunjukkan bagaimana step by step untuk publish ke Google Play Store pula. Dan kemudian tuan-tuan puan boleh juga publish kepada Apple. Hanya Apple ni kita tak buat dalam kelas. Okey, pada hari, makna pada 2 hari tu kita buat pada kelas yang lain, tiada charge tambahan. Itu hanya untuk publish ke Apple. Tapi video manual pun dah siap dah tuan-tuan puan, boleh ikut. Kita ada ramai peserta kita tak ikut kelas pun, dia tengok video manual pun dah cukup boleh publish ke Apple. Okey, so konten-konten yang kita akan ajar di dalam 2 hari ni adalah kita akan ajar
tuan-tuan dan puan bina grafik. Okey, itu juga sesuatu yang tak semua orang tahu grafik. Dia nak buat apps, dia tahu konten app tapi nak buat grafik, tak tahu mana nak dapat. So kita akan share mana-mana tempat yang image yang tuan-tuan dan puan boleh gunakan untuk commercial use. Makna tak payah nak beli lagi, tak payah nak beli lagi. Kalau dah ada duit dah masa depan, dah buat dah jana pendapatan, bolehlah beli. Tapi peringkat permulaan ni kita gunakan image-image yang boleh digunakan untuk commercial use. Kemudian kita akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan mengenai trademark dan copyright, mana peraturan Google dan Apple. Sebab kita tak mahu aplikasi kita tidak diluluskan oleh Google dan Apple. Sebab kita nak masuk store. Store ni pula dia punya tuan punya rumah dia pula mengikut peraturan US punya undang-undang, bukan Malaysia punya undang-undang. So kita tahu US punya undang-undang, European punya undang-undang adalah lebih strict. So kita akan sharekan apa dia yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, supaya memudahkan tuan-tuan dan puan, supaya kelulusan tuan-tuan dan puan, aplikasi tuan-tuan dan puan akan diluluskan. Okey, kemudian kita akan ajar tuan-tuan dan puan bagaimana untuk membuka akaun AdMob. Okey, akaun AdMob ni tak semua orang nak monetize via advertisement kan. Aplikasi kan banyaknya percuma tuan-tuan dan puan. Tapi nanti kan advertisement akan keluar. So dalam advertisement ni kita boleh menjana pendapatan sampingan. Tapi kalau kita buat app macam similar Lazada, Shopee macam yang tadi saya tunjukkan sampel, ya tuan-tuan dan puan, tak elok bubuh iklan full page. Kalau kita bubuh iklan hanya iklan banner kat bawah tu tak apa, tapi full page tak sesuai. Tapi kalau kita bina aplikasi sebagai passive income, of course kita nak maximize kita punya income dan kita monetize banner dan juga full page advertisement. Kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana nak buat. Okey, kemudian kita akan share dengan tuan-tuan dan puan sedikit sebanyak tips bagaimana untuk berjaya di Google Play Store dan Apple App Store. Berjaya di Google Play Store, Apple App Store ni yang mana kita punya apps ni kena visible dengan cara keyword yang bertepatan. So kita akan tunjukkan sambil kita ni, kita akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan. Semoga ini dapat membantu tuan-tuan dan puan berjaya di dalam pembinaan aplikasi nanti. Ya. So dan seterusnya kita of course akan share dengan tuan-tuan dan puan apa itu trends di dalam mobile apps di masa lalu, di masa sekarang dan juga di masa hadapan. Okey, dan juga kita akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana mobile apps ni boleh membantu perniagaan. Sebab ada sebahagian besar yang menyertai program kita ni dia nak bina apps untuk klien. So kita akan ceritakan bagaimana untuk melakukan ini. So itulah dia tuan-tuan dan puan, dua cara yang mana tuan-tuan dan puan boleh menyertai program kami. Ya. So saya dah tunjukkan peringkat permulaan tadi bagaimana untuk membina aplikasi e-commerce similar like Lazada dan Shopee, yang mana tuan-tuan dan puan boleh test out, okay, test out, publish, okay. Yang bagusnya sistem kita ni, kita boleh sync directly. Maknanya kita dah ubah. Tadi kan saya masuk hanya 3 produk je tuan-tuan dan puan. Kita publish, kita boleh add on, dia akan sync, tak payah nak update the aplikasi. So ianya memudahkan. Sebab bagusnya sebab dia online system, server, ya, dia online system, dan kita bagi kepada tuan-tuan dan puan antara kebaikan menggunakan sistem kita, tidak ada had dalam size aplikasi tuan-tuan dan puan, tiada had di dalam push notification, tiada had di dalam jumlah produk yang tuan-tuan dan puan boleh masukkan di dalam aplikasi tuan-tuan dan puan. Yeah. So maklumat lanjut tuan-tuan dan puan boleh masuk ke website kami appsmasterbuilder.com, ataupun tuan-tuan boleh bertanya dengan rakan-rakan tuan-tuan dan puan yang telah share Facebook live saya ni, ataupun tuan-tuan dan puan boleh saja PM saya pada sebelah masa di Facebook Messenger. So dengan itu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah bersama-sama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan.